Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Sharifah Aulia binti Muhammad Saleh daripada kelas 11K Option Bahasa Melayu. Jadi untuk realisasi buku, saya memilih buku yang berjudul Kapal Terakhir di Dunia. Diterbitkan oleh Iman Publication dan pengarangnya adalah Temeh Abdullah. Baiklah, berdasarkan buku Kapal Terakhir di Dunia episod 1 ni, pada muka hadapan ni kita dapat melihat lukisan tersebut menggambarkan sebenarnya adalah kapal besi yang diciptakan oleh manusia dan diberikan nama sebagai Boko. So Boko ni adalah merupakan kapal besi yang diciptakan oleh manusia sebagai persediaan untuk bencana yang akan menghentam bumi. Maksudnya akan ada bahaya yang menimpa bumi. Jadi untuk menyelamatkan habitat dan kesemua hidupan yang ada di bumi, mereka perlu masuk ke dalam kapal besi ini untuk menyelamatkan diri. Jadi antara bencana yang diramalkan atau dinyatakan akan berlaku ialah hujan tahi bintang yang mana boleh memusnahkan bumi dan segala isinya. Pada suatu hari telah berlaku tsunami yang telah menenggelamkan kesemua bandar-bandar utama yang menyebabkan tiada cahaya dan haba daripada matahari yang diperolehi. Perkara ini berlaku kerana ledakan tahi bintang yang telah memenuhi atmosfera. Justru itu, bila tak dapat cahaya matahari dan berlakunya ledakan tahi bintang yang banyak di atmosfera ni, maka terdapatlah virus baharu yang muncul dan bermutasi di muka bumi. Hal ini menyebabkan bumi ni bukan lagi sebagai sebuah planet yang ideal dan selamat buat semua habitat. Maksudnya macam bumi ni selepas ledakan tahi bintang tu, bumi ni dah tidak seperti kehidupan biasa. Maksudnya bumi ni dah jadi gelap sebabkan ledakan tahi bintang, cahaya matahari tak ada, haba daripada cahaya matahari tak ada. Jadi mereka perlu menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam kapal besi yang cipta. Baiklah, jadi manusia yang bertarung dengan daripada kepupusan ni, diorang berlindung dekat dalam Boko ni. Jadi Boko ni telah dicipta 571 tahun yang dahulu. Maksudnya Boko ni telah dicipta lama, kemudian berlakulah ramalan yang dikatakan hujan tahi bintang tersebut bersama dengan tsunami. Justru itu, Boko yang menyelamatkan manusia-manusia yang masih ada ni berada di tengah-tengah lautan dalam, yang mana dia adalah jauh daripada jangkitan dunia luar. Lebih-lebih lagi, dia nak mengelakkan daripada satu virus yang baharu yang dan sangat-sangat berbahaya yang dikenali sebagai Mugo. So Mugo ni adalah merupakan virus yang spesies manusia yang sudah bermutasi sehingga hilang sifat kemanusiaannya. Bahayanya Mugo ni adalah kerana dia daripada spesies manusia. So bila dia dah terkena jangkitan tu, manusia ni menjadi ganas, menjadi kebinatangan dan memburu manusia lain. Walau bagaimanapun, masih ada lagi manusia yang berpenyakit dan belum dipulihkan lagi yang ada dalam Boko ini. Dalam Boko ni ada 3 sektor, iaitu sektor hijau, sektor biru dan sektor kuning. Dan setiap sektor ni mempunyai keistimewaan masing-masing dan tugasan masing-masing. Menarik. Jadi sektor ni apa? So sektor ni kan dia dah bahagikan kepada 3, sektor biru, hijau dan kuning. Jadi sektor ni antara sebagai ruang kuarantin lah untuk manusia yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Jadi peranan dalam setiap sektor ni disusun mengikut kesesuaian dan kemampuan tubuh badan manusia yang sakit dalam sektor masing-masing. Awak untuk meneruskan kehidupan dalam Boko ni. Jadi ada 3 sektor. Yang pertama sektor biru. Sektor biru ni adalah sektor manusia yang mempunyai penyakit kulit. Jadi apa tugasan yang manusia-manusia di sektor biru ni buat adalah mereka perlu kumpul sumber protein utama untuk bekalan tenaga manusia dalam Boko ni. Manusia di sektor biru ni akan kumpul sumber protein. Macam mana dia kumpul sumber protein? Adalah dia keluar daripada Boko ni, pergi ke laut untuk mencari protein seperti ikan, sebab dia kan di dalam tengah-tengah dalam lautan. Jadi pelbagai sumber protein yang boleh didapati antaranya ikan. Jadi mereka keluar memburu ikan. Dan berhadapan dengan risiko lah untuk jangkitan daripada luar. Tetapi mereka memakai suit serba lengkap untuk melindungi diri mereka daripada terkena virus atau jangkitan. Tapi perlu berhati-hati kerana Mugo juga berada di sekitar kawasan tersebut. Jadi ibarat kata sektor biru ni adalah seperti pemburu laut. Okey, watak utama yang terdapat dalam novel Kapal Terakhir di Dunia ni adalah bernama Arya. Arya adalah watak utama dalam novel tersebut. Okey, jadi Arya ni merupakan seorang anak yang sangat baik. Dia mempunyai ayah yang bernama Vu dan ada seorang adik yang bernama Ana. Ana ni mempunyai penyakit yang sangat kronik dan memerlukan rawatan. Tetapi disebabkan mereka berada di aras lantai, mereka mendapat rawatan yang sangat-sangat terhad dan hanya cukup untuk melegakan daripada rasa sakit sahaja. Jadi mereka ni bukan tak dirawat, tetapi rawatan mereka sangat terhad sebabkan mereka hidup dalam Boko. Jadi rawatan mereka sangat terhad lah, dan kehidupan di Boko timunya adalah terhad. Jadi kalau nak hidup dengan rawatan yang terbaik, nak hidup dengan
orang kata suasana yang terbaik, mereka perlu naik ke aras tengah. Dan untuk naik ke aras tengah ni bukanlah sesuatu yang mudah, ianya agak sukar kerana ada perkara yang perlu dikumpul untuk naik ke aras tengah ni. Aras tengah ni adalah aras lawatan dia tak terhad. Aras lantai ni ibarat hamba. Jadi aras tengah ni ibarat ketua macam tu. Jadi mereka, ramai manusia yang di aras lantai ni nak naik ke aras tengah untuk mendapatkan rawatan yang rapi dan baik supaya mereka boleh sihat kembali. Perkara yang perlu ada atau perlu dikumpul oleh seseorang manusia yang untuk naik ke aras tengah ni adalah antaranya taring. Perlu kumpul beberapa taring untuk naik ke aras tengah. Mereka perlu mendapat persetujuan daripada Tuan Yang Suci. Hubungan antara Vuk dengan Arya ni tidak pernah baik. Kerana apa? Kerana Vuk ni sering mengabaikan Arya dan Anna, Arya dan adiknya, kerana sentiasa keluar dengan tugasan pemburu. Disebabkan Vuk ni seorang pemburu laut yang sangat handal dan disenangi serta dihormati oleh sektor-sektor biru, pernah berjaya menangkap seekor jerung secara sendirian dengan usaha giginya. Jadi menakjubkan kerana berjaya menangkap jerung walaupun kudung sebelah tangan kanannya, dan juga sebelah matanya buta kerana menangkap jerung tersebutlah. Jadi disebabkan Vuk ni telah berjaya menangkap seekor ikan jerung yang sangat besar untuk boko sebagai sumber protein, maka Vuk ni dihormati dan disenangi dan digelar sebagai pemburu laut yang sangat handal. Dan tiada manusia dan pemburu di sektor biru ni yang seberani Vuk untuk melakukan kegiatan pemburu ikan jerung tersebut. Baiklah, disebabkan Anna ni mempunyai penyakit yang serius dan perlu mendapatkan rawatan, maka dia perlu bertarung dengan rasa sakit yang dihadapi sementara menunggu bekalan yang dibawa balik oleh ayahnya, iaitu bekalan ubat sapuan ataupun krim untuk diletakkan pada kulitnya. Okay. Jadi pada suatu hari Anna berkata kepada abangnya yang bernama Arya sebagai watak utama yang dia merasa sakit. Jadi Arya ni mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu bagi menarik perhatian adiknya daripada memikirkan kesakitan yang dihadapi. Berita berkaitan kambing tersebut bukan sahaja dapat melekakan Anna daripada terus memikirkan kesakitannya, tetapi cerita daripada kambing itu juga dapat menaikkan semangat Anna untuk terus hidup dan bersemangat memastikan kelangsungan hidup manusia. Jika kambing boleh, ini kan pula manusia. Maka itu adalah pesanan daripada Arya kepada adiknya Anna. Setelah Vuk pulang daripada memburu dan mendapatkan krim ataupun ubatan untuk adiknya Anna, maka Arya pun bertanya, tadinya Vuk akan membawa pulang 4 krim, tetapi pada hari tersebut Vuk hanya berjaya membawa pulang 2 krim sahaja untuk adiknya. Maka Arya pun bertanya, ubat ini dapat bertahan sehingga bilakah? Adakah sehingga pemburuan kali kedua? Maksudnya, adakah ayah akan memburu lagi baru dapat mendapatkan ubat dan krim ini untuk disapukan kepada adiknya? Arya tahu bahawa ubat 2 botol krim tersebut tidak cukup untuk adiknya. Kebiasaannya memerlukan 4 krim, 4 botol krim. Vuk berpesan supaya sapu sedikit-sedikit sahaja kepada Anna supaya ubat tersebut dapat tahan sedikit lama sementara menunggu ketuanya membawa balik. Maksudnya Vuk ni bawa balik ubat yang baru untuk Anna. Jadi dia tercebik dan menggiling perlahan kerana beliau tahu bahawa jika sapuan tersebut sedikit saja maka adiknya akan merasa kesakitan dengan lebih kerap. Ubat tersebut amat-amat diperlukan oleh Anna sebagai salah satu cara untuk legakan rasa sakit daripada terus berpanjangan kerana Anna ni masih kecil. Jadi Arya berasa kasihan terhadap adiknya yang masih kecil tapi terpaksa bertarung dengan penyakit yang sangat-sangat bahaya bagi kulit Anna yang masih kecil. Okay. Jadi semestinya di dalam setiap cerita akan ada watak yang jahat dalam novel ini, iaitu antaranya adalah Koba dan Maru. Okay. Jadi Koba ni merupakan anak orang besar, iaitu anak Shift Biru. So, mereka tak puas hati dengan keluarga Arya ni. Siapa yang tak puas hati? Koba dan Mora. Koba dan Mora ni tak puas hati dengan keluarga Arya kerana bapanya seorang pemburu yang terhandal. Jadi mereka tak puas hatilah dengan keluarga Arya ni dan pelbagai perkara yang diperkatakan dan dibawakan tentang keluarga Arya tanpa mengetahui kesahihan cerita tersebut. Jadi sampailah satu hari Vuk, ayah kepada Arya ni, didapati dibunuh. Kenapa dibunuh? Teruskan bacaan. Sekarang saya tahu dia macam tak menarik lah. Jadi nak tahu bagaimana dan kenapa ayah Arya dibunuh, maka anda perlu meneruskan bacaan dalam buku Kapal Terakhir di Dunia episod 1. Okay. Seterusnya, setelah ayah Arya, Vuk, telah didapati dibunuh, maka ketidakpuasan hati Koba dan Maru apabila Arya dapat menjadi pemburu yang akan keluar dari Boko untuk menyambung tugasan bapanya kerana Arya ni mahir dan handal apabila melakukan latihan. Namun
apabila Chief Biru ni menawarkan kepada Arya untuk ke laut, tetapi Arya ni rasa rusing dan susah hati kerana terpaksa meninggalkan adiknya. Beliau tahu bahawa dia akan meninggalkan adiknya dalam keadaan yang lama. Jadi Chief Biru ni cakna dengan masalah yang dihadapi oleh Arya, maka Chief Biru ni memberikan tawaran kepada Arya. Itu anak akan mendapat bekalan makanan yang tidak putus selama Arya keluar docking. Kemudian selepas Arya pulang kembali, anak akan diberi upah makanan dan minum yang cukup untuk 3 bulan. Maka tidak perlu catu dan tidak perlu tahan lapar. Maksudnya Chief Biru ni meyakinkan Arya ni untuk keluar docking. Bila Arya mendengar tawaran daripada Chief Biru, Arya tertunduk, lama terdiam, kemudian merenung kertas tersebut. Semakin lama dia semakin ronyok dalam genggamannya. Tamatlah episod 1. Maka untuk tahu apakah yang berlaku sebenarnya kepada Arya, adakah Arya menerima tawaran tersebut, teruskan bacaan di Kapal Terakhir di Dunia episod 1, episod 2 dan episod 3 untuk mengetahui kesudahannya. Dan berdasarkan apa yang saya baca, kisah ini amat menarik perhatian. Ia merupakan buku fiksyen, jadi buku ni sangat-sangat menyeronokkan. Banyak isi-isi tersurat dan tersirat bila boleh mendapatkannya di kedai buku berhampiran anda. Dan selamat membaca.